Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu di luar sana. Pada hari ini, Cikgu Rahmat ingin berkongsi kepada anda semua satu formula bagaimana untuk mengenal pasti kesalahan tata bahasa. So, di sini cikgu ada bagi 10 formula untuk mengenal pasti kesalahan tata bahasa. Kalau kita lihat dekat situ ada kata ganti nama diri ataupun dalam singkatan ada KCND, yang kedua kata kerja pasif, ketiga kata sendi nama, keempat kata hubung, kelima kata penguat, keenam kata bilangan, ketujuh pengandaan, ke-8 frasa, ke-9 hukum DM iaitu hukum diterang dengan menerang, dan ke-10 ialah formula untuk ayat. Baik, mari kita tengok satu persatu bagaimanakah contoh ayat dan bagaimana untuk mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam ayat tersebut. Baik, formula yang pertama ialah kata ganti nama diri iaitu KGND. Okay, contoh ayat yang diberi di situ ialah Daniel sedang makan, beliau kelaparan sejak semalam. Kalau kita lihat ayat tersebut, kesalahan kata yang terdapat situ ialah penggunaan beliau. Penggunaan beliau ini ialah merujuk kepada orang yang mempunyai jabatan tertinggi ataupun orang yang mempunyai pangkat. Ya, kalau kita lihat kat situ, Daniel merupakan individu yang tidak mempunyai pangkat ataupun jawatan. So, penggunaan kata ganti nama diri yang lebih tepat adalah dia. Okay, contoh ayat yang betul, Daniel sedang makan, dia kelaparan sejak semalam. Baik, kita pergi kepada formula yang kedua iaitu formula kata kerja pasif. Kata kerja pasif ni cikgu cuba bagi kepada 3 iaitu di, ter dengan oleh. Sebab kalau kita lihat dalam pembinaan kata kerja pasif juga, ayat kerja pasif yang mana dia melibatkan imbuhan di, ter dengan meletakkan perkataan oleh. Okay, contoh ayat yang diberi kat situ ialah Malaysia tertubuh pada 16 September 1963. Okay, kalau kita lihat kat situ, penggunaan kata yang salah ialah tertubuh, yang mana imbuhan ter itu salah. Okay, jawapan yang betul ialah ditubuh. Okay, baik, kita pergi kepada formula yang ketiga. Okay, formula yang ketiga ialah kata sendi nama. So, kata sendi nama, contoh ayat dia ialah Naim membaca buku dalam biliknya. Kalau kita lihat kat situ, ialah penggunaan kata yang salah ialah dalam. Kalau kita beza, perkataan dalam tidak mempunyai ruang, di dalam mempunyai ruang. Okay, so kalau kita tengok kat situ, biliknya itu adalah mempunyai ruang. So maka kat situ, jawapan yang lebih tepat penggunaan kata sendi nama dia ialah di dalam, bukan dalam. Baik, kita pergi kepada formula yang keempat iaitu kata hubung. Contoh ayat yang diberi ialah wah, cantik atau mulus kulit muka awak. So kalau kita tengok dekat situ, kesalahan kata, penggunaan kata yang salah ialah atau, sepatutnya ialah dan. So jawapan yang betul ialah wah, cantik dan mulus kulit muka awak. Okey, begitulah. Okey, kita pergi kepada formula yang kelima. Formula yang kelima ialah melibatkan kata penguat. Kata penguat dekat situ yang tulisan warna biru tu cikgu berikan iaitu perkataan sangat, amat, paling, sungguh, nian, benar, betul dan terlalu, dan ada yang lain-lain lagi. Okay. Contoh ayat kat situ cikgu beri ialah persembahan teater itu terhebat sekali. Di situ ada kesalahan tata bahasa dalam ayat tersebut iaitu penggunaan kata terhebat sekali. Kalau kita lihat dekat sini, perkataan sekali tidak boleh bertemu ataupun berjumpa dengan perkataan ter. So kesalahan di situ ialah terhebat sekali. Jawapan yang betul ada dua pilihan, sama ada kamu nak buat hebat sekali ataupun terhebat. Sebab imbuhan ter itu sudah menunjukkan yang besar ataupun tinggi, paling besar lah, kira yang paling kuat sekali. Baik, kita pergi kepada formula yang keenam iaitu kata bilangan. Okay, kata bilangan, contoh ayat yang beri kat situ ialah setiap hari panas, hujan sudah lama tidak turun. Baik, kalau kita tengok kat situ, penggunaan kata bilangan yang salah ialah setiap. Jawapan yang lebih tepat ialah tiap hari panas, hujan sudah lama tidak turun.
Baik, kita pergi kepada formula yang ketujuh. Okey, formula yang ketujuh ialah melibatkan penggandaan. Okey, penggandaan ini tak kisahlah perkataan itu berganda ataupun banyak ataupun kata ganda. Okey, contoh ayat yang diberi ialah guru besar sedang bermesyuarat. So, kesilapan ataupun kesalahan tata bahasa di situ ialah guru besar. Okey, ada kesilapan kat situ. Jawapan yang lebih tepat ialah guru-guru besar. Sama juga kalau keluar dalam peperiksaan, dia keluar ketua kelas sedang berkumpul di tapak perhimpunan. So salah, sepatutnya ialah ketua kelas. Okey, baik. Yang ke-8 ialah yang melibatkan frasa. Okey, frasa ini lebih kepada frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Okey. Lagi satu frasa nama. Okey. Baik, kalau kita lihat dekat situ contoh yang diberi ayat dia ialah Mubashir menimbang bola ke pintu gol. Okey, kesalahan kat situ ialah frasa dia ialah menimbang. Okey. Sepatutnya bukan menimbang tapi menendang. Jawapan yang betul ialah Mubashir menendang bola ke pintu gol. Baik, kita pergi ke frasa yang kedua terakhir, iaitu hukum diterang dengan menerang. Okey, kesalahan ni ataupun formula ni, ini biasa yang mudah kita jumpa, yang mana untuk membezakan apa yang diterang dan apa yang menerang. Okey, contoh dalam ayat itu ialah saya rasa sangat lemah dan ada masa-masanya kebas kaki. Okey, kalau kita lihat situ penggunaan perkataan ataupun kata kebas kaki ada kesilapan. Okey. Kebas kaki ataupun kaki kebas. So, jawapan yang betul ialah kaki kebas sebab kaki yang kebas. Okey, diterangnya ialah kaki. Okey, diterangnya ialah kaki, yang menerang dia kaki dia mengalami kebas. Okey. Baik, kita pergi terakhir ialah kesilapan ataupun kesalahan tata bahasa dari aspek ayat. Sebagai contoh kat situ ialah pertumbuhan ekonomi negara kita baikkah. Dekat situ tak nampak perkataan ekonomi. Okey, contoh kat situ ialah pertumbuhan ekonomi negara kita baikkah. Okey, baikkah pasal tanda soal. Jawapan yang sebenarnya ialah pertumbuhan ekonomi negara kita baik. Baik, begitulah perkongsian cikgu pada hari ini untuk ke-10 formula mengenai pasti kesalahan tata bahasa yang ingin cikgu kongsikan kepada kamu semua. Semoga dengan 10 formula ini dapat membantu kita untuk mengenal pasti kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam ayat yang diuji dalam peperiksaan. Baiklah, sebelum kita akhiri kita punya perkongsian, cikgu ingin berkongsi satu peribahasa pilihan, iaitu hendak 1000 daya, tak hendak 1000 upaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.